Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, baik. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dah habis surah ini tuan-tuan sekalian. Bermakna sepanjang kita berjumpa kat sini tuan-tuan sekalian, dah berapa surah kita habis sampai surah Mutaffifin, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, Takwir, Infitar, Mutaffifin. Berapa dah? 6 surah dalam masa bulan 3 bulan. So berapa jam semua kita habis dalam surah? 9 jam. Lebih kurang lah 9 jam kita habiskan lebih kurang dalam 6 surah. So insyaAllah saya target yang terbaik. Tengoklah setakat mana kita boleh habis. Sebab tu puan sekalian, terlalu mahal apa yang kita baca daripada Quran ni untuk diringkaskan. Sebab bila saya buat balik kan, malam tadi saya sampai Kuantan pukul 2.30 pagi. Saya sampai di Kuantan. Dan bila saya dah tidur dalam bas tu, saya tak boleh nak tidur balik lepas dah sampai. So saya ambil keputusan saya nak cari kedai mamak, nak lepak kan. Tapi kedai mamak semua pencahayaan tidak bagus. Saya jadi tak boleh nak baca buku sebab terlalu sakit mata. Dia saya singgah kedai Maggi sudah nampak. Saya singgah Maggi malam tadi, tuan-tuan sekalian duk buat study kat situ. Dan inilah hasilnya. Yang saya buat ringkasan tu adalah di Maggi. So letak kat situ Maggi kan. Dan tuan-tuan sekalian, apa yang saya buat ni, kenapa saya buat tulisan macam ni? Sebab saya percaya kalau saya tak buat macam ni, saya mesti dah pasti akan ada benda yang saya terlepas bila sampai pada tempat sekalian. Yang ini yang paling ringkas, yang saya rasa ini yang anda kena paling kurang tahu. Tapi sebab tu saya kata dah tak boleh nak tinggal lagi lah, sebab ini dah hampir ringkas. Dan saya rasa tak boleh langsung saya nak tinggalkan walaupun satu poin daripada apa yang saya sampaikan. So, sebab tu saya lebih pentingkan kualiti berbanding kuantiti yang kita bincangkan. Kualiti berbincang tentang surah tu lagi penting daripada saya nak terlalu kejar nak habiskan surah tu. Tapi kita keciciran dari sudut kualiti. Anda okey tak macam ni? Ke anda nak, saya nak habis tak? Apa ni bila dah surah An-Nas ni? Lambat dah surah An-Nas langsung sampai lagi ni. Okey, baik. So, okey dah surah 20. Okey, saya fikir adil lah kalau start sekarang kan. Okey, baik. So, insyaAllah tuan-tuan sekalian kita sama pada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Insyiqaq. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, surah Al-Insyiqaq ni tuan-tuan sekalian adalah salah ini poin nombor 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 poin. 9 poin tentang surah Al-Insyiqaq. So tuan-tuan sekalian, nombor 1, perkara pertama yang kita kena tahu tentang surah Al-Insyiqaq adalah anda kena rasai surah Insyiqaq ni dia seolah-olah, anda dengar dia punya ayat ya. Kita kena rasai, perkara pertama yang kita tahu tentang surah Insyiqaq ni adalah kita kena rasai surah Insyiqaq ini seolah-olah memujuk manusia. Ini macam seolah-olah surah pujukan lah ni. Surah Insyiqaq seolah-olah memujuk manusia untuk kembali bertaubat kepada Allah dengan segera. So saya highlight sekali ya. Poin pertama yang kita kena tahu tentang surah ini adalah surah ini digambarkan seolah-olah sedang memujuk semua manusia untuk bertaubat kepada Allah dengan cepat. Lain dah ayat ni kan. Tapi dapat poin kan? Anda buat ayat sendiri. Okay? Yang penting ni isunya adalah pujukan untuk melakukan taubat dengan cepat. Itu poin. Pujukan untuk melakukan taubat dengan cepat. Sebab kalau anda perasan, surah ini memang dia punya style memujuk. Style dia memujuk. Sebab mungkin kita nanti bila baca surah An-Naba ke An-Nazi'at ke, kita nampak kenapa Allah ni terlalu mean, terlalu keras dalam penyampaian. So anda tak boleh lagi nak salahkan Allah sekarang, sebab surah Insyiqaq seems nampak lembut sikit. So nak kata Allah bukan setiap masa keras macam tak. Ada babak Allah memujuk kita, suruh kita ni cepat-cepat kembali kat dia. So dia tak marah, cepat tak. Dia pujuk kita supaya kita kembali ke Allah tu cepat-cepat. So surah ni seolah-olah dia bagi gambaran tu. Itu poin pertama. Okay, poin pertama. Poin nombor 2 tuan-tuan sekalian adalah sebab
Okey, nak tahu tak mana ayat yang dikatakan memujuk tu? Anda jumpa tak ayat yang jumpa yang tertera pada awal itu? Ya ayyuhal insan. Jumpa tak ya ayyuhal insan? Ayat berapa tu? Ayat 6. Ya ayyuhal insan. Ya itu adalah seruan an-nida. So bila nak memujuk, bila nak menyeru dengan lembut, maka kita akan guna ya ayyuha. Macam-macam Luqman nak bercakap dengan anaknya, ya bunayya. Kan lembut. Ya ni adalah bentuk seruan an-nida al-latif, satu seruan yang sangat-sangat lembut. Jadi tuan pasal sebab itulah saya katakan surah ni memujuk. Dan dia bukan sekadar memujuk orang yang tidak beriman, tapi Allah sebut ya ayyuhan nas, semua manusia. Dia bukan orang beriman saja, bukan orang tidak beriman saja, tapi semua manusia termasuk dalam pujukan Allah dalam ayat ni. Sebab an-nas semua sekali. An-nas semua sekali. Baik. Itu poin pertama. Poin nombor 2 tuan-tuan sekalian. Sekiranya selepas Allah pujuk tu kita bertaubat, sebab tadi kan Allah pujuk. So kalau lepas Allah pujuk tu, dan kalaulah kita memilih untuk bertaubat, maka Allah kata balasannya adalah syurga. Okay, saya ulang So tadi Allah pujuk poin nombor 1. Poin nombor 2, Allah kata selepas Allah pujuk dan kita pilih, oh Allah nak pujuk saya untuk bertaubat, maka saya memilih untuk bertaubat. So kalau kita memilih untuk bertaubat pada waktu itu, maka Allah kata balasannya syurga. Tetapi kalau kita pilih sebaliknya selepas Allah sudah pujuk, maka balasannya juga sebaliknya. Kalau orang yang ikut pujukan tadi, maka syurga. Kalau orang tak ikut, jawapannya apa? Neraka. So itu poin nombor 2. Dia ada cause and effect lah. Lebih kurang dia punya cerita kat sini. Cause and effect. Allah dah pujuk, patutnya kita kena ikut apa pujukan Allah tadi. Sebab ini peluang, sebab Allah guna cara lembut ni. Ya ayyuhan nas. So follow. Kalau follow, syurga. Kalau tak follow, neraka. Baik, itu poin nombor 2. Sebab ini tanda keadilan Allah. Tuan-tuan sekalian, tak bolehlah orang yang dah dipujuk dengan suruh taubat, tiba-tiba yang bertaubat tu syurga, tiba-tiba yang tak follow tu nak syurga juga. Tak adil macam tu. So ini tanda keadilan Allah. Ada cause and effect bersesuaian dengan apa yang dikerjakan pada waktu itu. Baik, seterusnya. So Allah describekan juga poin yang 3. Allah describekan juga tentang bagaimana keadaan-keadaan orang-orang yang ikut untuk bertaubat tadi, ikut pujukan tadi. So Allah gambarkan mereka ini adalah golongan yang utiya kitabahu biyamini. Utiya kitabahu biyamini. So orang-orang yang mengikut pujukan Allah untuk bertaubat ini, maka Allah kata nanti dekat akhirat mereka akan mendapat buku amalan dengan biyamini. Biyamini ayat berapa tu? Utiya kitabahu biyamini. Ayat berapa? Ayat 7. So Allah bagi tahu orang yang ikut pujukan Allah kembali tempat-tempat bertaubat, Allah kata akhirat nanti dia akan dapat buku amalan dari tangan kanan. So sebab tu dia kata utiya kitabahu biyamini. Dan disebabkan dia dapat buku amalan dengan tangan kanan, Allah kata kesannya adalah dia akan mendapat hisaban yasira. Apa makna hisaban yasira? Dia akan dapat hisab yang mudah. Anda nak tahu tak level mudah? Saya tak tahu saya pernah cerita ke tidak ke sini. Level nak tahu mudah tak mudahnya Allah akan hisab nanti orang yang dapat buku amalan tangan kanan ni, level dia macam ni. Okey. Fulan bin fulan, tengok ni saya nak lakukan pada anda ni. Fulan bin fulan, mari sini. Ambil kitab amalan kamu ni. Tapi taklah cakap macam garang macam ni. Macam lebih lembut lah. Itu orang baik-baik kan. Okey. Mana fulan bin fulan, ni buku amalan kamu ni. So bila mana diberikan buku amalan tu tuan-tuan sekalian, sorry. Bukan macam tu, bila tu. Allah minta malaikat, mana buku amalan fulan bin fulan? Macam tu. So Allah nak tengok buku amalan dia. So masa tu malaikat pun bagilah buku amalan fulan bin fulan tu. So nak kata hisaban yasira atau sekalian macam ni. Allah buka je sikit, okey, syurga. Boleh faham? Saya mudah tak mudah? Dia macam-macam dia kelih. Kata kita tahu kelih. Nak mana kelih kat mana? Dia macam sepetal lalu je. Dia macam buka macam tak buka, tengok macam tak tengok. Okey, syurga. Dah. Next. Simple lah. Mudah. Tapi Prof. Salman dalam kitabnya Si Cangkir Juzuk Amma, dia kata macam ni. Nabi sebut
Kalaulah tiba-tiba, mana fulan punya buku tu, mai sini nak tengok sikit. Tiba-tiba bila Allah buka, oh minum arak. Macam, oh minum arak. Baru banyak kau minum. So muncul soalan pertama daripada Allah, berapa banyak kamu minum? Apa dia cakap? Hasbu, tamat riwayat dia. Awak dapat maksud tamat riwayat ni? Tak ada tempat lain dah, neraka tempat. Sebab orang yang beriman digambarkan Allah, dia tak akan merasai kesengsaraan dalam hisab. Dia tak akan rasa teri. Maksudnya, tahu tak teri? Maksudnya kita ni nak akan dihisab ni, akan dihitung segala amalan kita. So orang yang tidak beriman, dia akan takut apa yang berlaku, apa nasib dia. Tapi orang beriman dia akan tenang. Macam mana nak teri sama sekalian? Allah tengok sekelih je, dah syurga. Tak sempat nak teri. Tapi ahli neraka tuan-tuan sekalian, memang teri tak teri tuan-tuan sekalian, tengok satu-satu, muncul soalan pertama je, tamat riwayat dia. Oh, pernah minum arak? Berapa banyak kau ni? Oh, pernah membawa? Siapa? Gitu. So, ibaratnya macam tu. So, jangan kita minta pada Allah. Kita minta pada Allah dapat hisab yasir. Lagi syok kalau masuk syurga bi ghairi hisab. Tanpa hisab. Boleh tak masuk syurga tanpa hisab? Boleh ke tak? Boleh. Udkhulul jannah, masuk syurga bi ghairi hisab. Boleh tak boleh? Boleh kan? Syarat dia macam mana? Siapa syarat yang orang-orang yang tidak akan dihisab? Orang yang tidak akan dihisab adalah orang-orang yang tidak ada dosa. Maksudnya apa? Yang telah mendapat pengampunan total daripada Allah. Dan orang dapat pengampunan, nak hisab lagi buat apa? Sebab tu tuan-tuan sekalian, ada juga kategori manusia yang dia mendapat bighairi hisab sebab dekat dunia dia diuji dengan benda yang orang lain tak dapat. Contoh, dia tak waras kat dunia. Orang macam ni ada dosa tak tuan-tuan sekalian? Tak waras kat dunia. Dia gila, dia ada masalah cacat, contohnya penglihatan sebagai contoh, ataupun dia ada masalah cacat akal sebagai contoh, kan? Orang macam ni tak ada dosa dah tuan-tuan sekalian. So masuk syurga nanti apa dah? Tunggu nak masuk pintu mana ni? Bukan yang kedua, macam nanti kita tengah beratur tuan-tuan sekalian, nak kena hisap ni. Tapi dia nanti lalu satu laluan VVIP. Hari saja dulu. Nak kata tuan-tuan sekalian, dekat dunia kan orang gila, kita tak tahu kan dia betul. Kan kita nampak dia apa ni, koi-koi hidung makan tak hidung, koi hidung tak makan hidung. Kita gelakkan apa yang dia lakukan. Tapi tuan-tuan sekalian, tahu tak nanti dekat akhirat nanti dia gelak-gelakkan kita. Oh, tengah beratur ke? Panjang lagi kan? Kita kan beratur lah. Bye. Gitu dulu. Kalau ada nasib kita jumpa. So tuan-tuan sekalian, sebab tu dengan orang gila yang dah confuse syurga ni, anda kena layan baik. Saya terinspirasi dengan atuk saya tuan-tuan sekalian. Atuk saya ni almarhum, telah meninggal dunia. Dia ni antara benda yang saya akan ingat kebajikan dekat dunia adalah dia menyantuni orang gila. Sebab tak tahu, dekat kampung Sirusa, Port Dickson, Negeri Sembilan tu, kampung saya, anda bayang, ada banyak rumah kat situ. Tapi tuan-tuan sekalian, dalam banyak-banyak rumah yang dia akan minta air boring adalah rumah atuk saya. Memang tak pernah pada orang komplain, oh dia ni datang masuk rumah, buka pagar, ketuk pintu, minta air oren. Oren ada oren. Minta macam tu. Tapi atuk saya tuan-tuan sekalian, dia takkan bagi air ala kata. Tak ada oren, air teh. Tak ada oren, sasi. Maksudnya, dia takkan bagi ala kata. Tak ada air ni, air kosong ni, tak air kosong. Sebab tu, bila atuk saya meninggal, mak saya ambil alih tugas tu. Sebab dia masih hidup lagi sampai sekarang ni, tuan-tuan sekalian, orang gila ni, kan? Bila mak saya ambil alih tugas tu, bila mak saya bagi air kosong sejuk, dia kata tak nak. Betul tuan-tuan sekalian. Dia tak nak. Sebab dia dah biasa benda tu. Dia dapat benda yang terbaik daripada orang yang pernah melayan dia dulu. Bila orang ambil kerja tu, tapi tak bagi seperti mana requirement sebelum ni, dia tak nak. Sebab tu sekarang ni, setiap kali ada minuman tak habis sarapan pagi kan, mak saya akan simpan siap-siap. Kadang-kadang bila kita nak minum, jangan minum. Tinggal tu dia.
Saya tuan-tuan sekalian, dia orang ni confirm syurga. Anda rasa sia-sia tak benda yang anda buat tu? Tiba-tiba tuan-tuan sekalian dekat akhirat nanti kan, ya Allah, mana orang yang duk bagi air oren kat dunia dulu? Mana dulu bila time hujan dia tolong tumpangkan saya dalam kereta dulu? Tak mudah tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba asal anda dapat syurga nombor 6, tiba-tiba pak, syurga paling tinggi anda naik kat situ. Sebab kes orang gila tu teringatkan anda, rindukan anda sebab anda pernah buat kebajikan dekat dia. Saya pernah cerita kan, surah At-Tur bagi tahu, it can be happen. Anda kat syurga nombor 6, orang syurga nombor 1 teringat dekat anda. Yang 6, bukannya yang nombor 1 turun 6. Mustahil berlaku macam tu. Tak kenapa mustahil? Orang dah dapat syok ni kat syurga paling tinggi, nak turun nombor 6, sorry. Sebab tu Allah kata, ni ada syurga paling tinggi tengah rindu dekat kamu. Kamu nombor 6, naik nombor 1. Dan what happens next? Okay, ada orang kata, time's up. Come back to the syurga nombor 6. Time's up. Masa dah habis. Dah lepas rindu, masa dah habis. Macam tu ke? No. Dah naik syurga nombor 1. Allah kata dalam surah At-Tur, wa alhaqna bihim, you stay right there. Stay. Sebab you are being placed. Kamu sedang dilekatkan di situ. Alhaqna bihim bermaksud dilekatkan. Sebab tu anda tukar perisian komputer anda, setting komputer anda kepada bahasa Arab, kan ada copy and paste. Copy apa benda? Nasakh dalam bahasa Arab. Paste apa? Lahaqah. So Allah kata orang yang naik daripada syurga nombor 6 tu pergi dekat syurga nombor 1, stay because you are being placed there. Kamu sedang ditampal di situ. Stay. Macam? Syok tak syok? Amalan layak syurga nombor 6, tapi sebab kes anda buat baik pada orang gila dulu yang confirm syurga tu, naik syurga nombor 1. Push. Shortcut. Lepas ni cuba cari orang gila sekitar kawasan. Bawa masuk dalam rumah dia. Tak ada lah tuan-tuan sekalian. Contoh, tak semestinya orang gila. Betul tak? Orang-orang yang mungkin masalah terencah akal sebagai contoh, Down syndrome sebagai contoh, buat baik juga dengan dia. Ni tidak. Agak. Orang autism sebagai contoh, kan? Sebab orang autism kan tuan-tuan sekalian, dia akan hidup dengan spektrum dia sendiri. Itu spektrum. Cara lihat dia sendiri. Anda nampak dia buat benda yang berbahaya dan ganas, tapi dia nampak it's fine for them. Orang autism, dia melihat dunia dengan cara dia sendiri. Dia tak sama dengan kita. Lepas tu kadang-kadang ada setengah-setengah parent yang ada anak autism tu yang tahu tak terpaksa buat apa. Print baju dekat sini, tulis apa tahu, anak saya ni tak sengaja buat itu sebab dia autism. Sebab kalau tak sebut orang tak faham. Betul? Anda pernah tak dalami dan menjiwai ada ibu-ibu yang ada anak autism tu maksudnya? Siapa pelakon tu yang ada anak autism tu? Siapa tu? Zarina. Cuma kalau buat benda tu ke khalayak ramai tanpa diberitahu anak tu autism, dia kata anak tu gila barangkali. Tapi tuan sekalian, masing-masing punya bahagian. Tapi percayalah tuan sekalian, kalau bersabar melayan orang-orang sebegini, itu shortcut di syurga. Shortcut di syurga. Bukan syurga, shortcut di syurga paling tinggi. Shortcut syurga paling tinggi. Orang terpilih je Allah hantar macam tu. Tak lagi jauh, abang saya. Abang saya anak dia apa? Siti. Cerebral palsy. Tahu Siti? Macam mana keadaan Siti tuan sekalian? Dia jadi sentiasa badan dia kecung. Kaki dia macam ni. Orang 5 tahun dah berlari dah tuan sekalian. Dia 5 tahun terbaring, tak bergerak. Dan duduk tingkat rumah quarters, tingkat 2, tak ada lift. Kalau bawa turun anak budak 5 tahun, sebab dia ni tuan sekalian membesar macam biasa. Anda boleh bayang tak, dah sekali bawa turun, nak bawa naik tanpa lift macam mana? Budak 5 tahun. Tu tak kira kalau abang saya pergi kerja, isteri tinggal kat rumah. Kalau isteri nak keluar, takkan tinggal anak kat rumah. Isteri angkat anak 5 tahun turun, isteri juga angkat anak daripada bawah naik ke atas. Semua tu shortcut syurga. Shortcut syurga paling tinggi. Okay, boleh faham setakat ni? So, tuan-puan sekalian, itu nombor 1. Dia akan dapat hisab yang mudah, insya-Allah. Yang kedua, tuan-puan sekalian, dia akan pergi kepada ahli keluarganya dalam keadaan masrura, bergembira. Sebab tu saya kata tadi, tuan-puan sekalian, orang beriman bila dapat buku amalan dia dengan tangan kanan, dia akan very very happy.
Dan kenapa mesti dikata dia akan pergi kepada keluarganya dalam keadaan gembira? Kenapa? Sebab cuba anda imagine kertas peperiksaan yang anda dapat fail dekat dunia ni. Anda ambil exam kat dunia, you have been fail, markah rendah. Adakah anda bila dapat markah 38 tuan sekalian, anda balik rumah, mak, gagal? Macam tu kan? Kita tak akan pergi kepada mak kita dalam keadaan girang gembira dan mengatakan, saya gagal mak, saya gagal, yes. Tak ada macam tu. Tetapi kalau result kita okey macam mana? Kita akan kembali kepada rumah, balik rumah waktu tu, pergi dakap mak dengan riang gembira, kita pergi kat mak kita mengatakan, ni mak, markah saya. Betul tak? So, saya pernah ingat lagi, the best time yang saya dapat markah terbaik di samping SPM, saya pernah dapat nombor 2 dalam kelas. Sebab sekolah saya tu banyak orang pandai-pandai. Jadi dapat nombor 2 tu kira boleh bangga lah. Nombor 2 dalam kelas. So, apa yang berlaku adalah, saya sebelum tu dapat nombor 5, nombor 6. Ada satu tahun sekolah rendah tu saya dapat nombor 2. Anda boleh, saya ingat lagi detik tu tuan-tuan sekalian. Sebab bila saya dah dapat result tu, bila saya nak balik, mak saya nak jemput saya kat luar tu, saya daripada jauh, bila mak saya dengan saya bertentang mata, mak saya naik kereta, saya dekat luar lagi. Bila bertentang mata, saya dah angkat nombor macam ni dah. Oh, macam tu. Tak, girang gembira tu saya nak gambarkan. Sebab ahli syurga dapat buku amalan, result dia akan pergi kepada family dia dengan dalam keadaan girang gembira. So, I know that feeling. Sebab saya pernah ada perasaan tu. Berlari, masa tu kalau dia slow motion tengah rekod kan, dia macam ada nampak nombor 2 sekali tu. Nak kata itu girang gembira yang berlaku bila dapat result yang baik. So, same goes kepada ahli syurga. Bila dapat result yang baik, dia akan girang gembira bila bertemu dengan family dia. Dan tak sabar nak bercerita pasal dia. Okay, boleh faham setakat ni? Okay, baik. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang tak baik, Allah kata, utiya kitabahu wara'a zahri. Kalau orang yang baik dapat buku amalan dengan tangan apa? Kanan. Tapi orang yang tak baik dapat buku amalan macam mana? Satu tangan kiri, yang kedua dari belakang. Okey, anda boleh imagine tak dapat buku amalan dan orang yang menyerahkan buku amalan tu macam ni? Anda faham tak macam mana? Kalau tadi, nak tangan kanan. Tahniah Congratulations. Welcome to heaven. Salam qaulan min rabbir rahim. Tapi, apa perasaan? Apa perasaan ni? Apa dia tu? Yes, tak dapat apa maksud tu? Kita sedang di apa tu pada waktu tu? Bukan kita. Mereka sedang di apa pada waktu tu? Mereka sekarang sedang dilayan dengan begitu tidak terhormat. Sebab kita pun tahu bila mana kita boleh menghadap orang itu, kita berkomunikasi dengan baik, kita bagi sesuatu dengan cara yang sopan, bermakna kita memuliakan orang itu, betul? Tetapi bila dah ke belakang macam tu, tanda apa? Kehormatan sudah tidak ada pada orang sebegini. Nak hormat apa di neraka? Dekat dunia dulu duk lawan kata-kata Allah. Nak hormat apa lagi pada diorang? Sebab tu wara'a zahri. Dan Allah kata, fasawfa yad'u thubura. Itu saya kata ni, bila dapat buku amalan tu, dia pegang buku amalan tu, first ni yang dia kata adalah menyebut penyesalan mereka. Betul tak? Dia kata Habidah. Tak henti-henti dia sebut penyesalan dia bila dapat buku amalan dengan tangan kiri dan ke belakang. Macam-macam lah bentuknya. Selain daripada habis lagu, contoh lain? Tidak. Habis lagu. Baik. Contoh itu penyesalan. Habis lagu. Apa lagi? Mati lagu kan. Tak. Apa lagi? Hancur lagu. Macam-macam lah. Macam penyesalan tanpa henti. Dan itulah dialog yang kerap kali diulang oleh penghuni-penghuni neraka. Okey, lagu sikit. Terus, Allah kata bukan sekadar mereka akan menyebut-nyebut tanpa habis apa yang mereka sedang dapat. Tapi tuan-tuan sekalian, dia juga akan dibakar oleh neraka yang menjulang. Fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Betul tak? Allah kata neraka yang bakal dimasuki oleh penghuni-penghuni, orang-orang yang dapat buku amalan tangan kiri dan ke belakang ni, mereka akan dibakar dalam neraka yang menjulang. Apa anda faham neraka menjulang? Neraka menjulang. Maksudnya? Neraka yang memang sentiasa ada bahan bakar tak putus. Sebab kalau tak ada bahan bakar, bermaksud dihilang kuasa bakaran.
Faham tak? Tapi bila Allah kata neraka yang menjulang, bermaksud tuan-tuan sekalian, neraka tu tak pernah digambarkan sejuk sekejap. Anda tahu tak, anda pernah buat barbecue? Yang ada alang tu tuan-tuan sekalian, kan bila anda kipas, dia menyala merah. Betul? Lagi anda kuat, dia start berapi. Betul? Tapi cuba anda tak kipas lama-lama, anda biar je. Lama-lama tak pernah berlaku tuan-tuan sekalian. Dia akan padam. Julang dia sudah tidak ada. Merah dia sudah tidak kelihatan. Tapi Allah kata neraka ini dia sentiasa menjulang. Which mean kalau kat tempat barbecue tu, dia merah sentiasa, api sentiasa ada, dan dicampak lagi manusia tidak digambarkan bertambah sejuk, tetapi dia still kekal menjulang. Kadang-kadang kita dah fikir kan, dah masuk dalam neraka ni, orang tu mesti dah akan immune. Tak immune. Immune ni apa? Kebal. Kan betul tak? Contohlah, hari ni anda kena cubit. Au, sakit. Kan? Esok pun kena cubit tempat sama lagi. Au, sakit. Tapi hari ke-10 anda kena cubit tempat sama, anda rasa anda sakit lagi tak macam kali pertama anda kena cubit? Sampai bila cikgu nak cubit kan, cubit. Tapi sebelum ni, kali pertama mengelak kena cubit. Tapi dah kali ke-10 kena cubit. Anda dah immune dah. Betul? Tapi neraka tuan-tuan sekalian, dia bukannya konsep dah kena bakar tiap hari, ada immune dengan neraka. No, sebab dia menjulang, panas dia tak akan pernah mendatangkan seksa kepada orang-orang yang masuk dalam neraka. Dia sentiasa menjulang. So, dia sentiasa akan menyebabkan rasa panas tu tak pernah sejuk. Tak pernah sejuk. Faham? Lagi, Allah sebut, Sa'ir ni anda bukan first time dengar dalam surah ni. Sa'ira tu, ayatlah Sa'ira tu. Dalam surah Al-Mulk pun yang anda baca setiap malam, ada perkataan fasuqan li ashabis sa'ir. Betul? Itu cerita pasal apa tu? Pasal ahli neraka yang masuk dalam neraka yang menjulang lah. Fasuqan li ashabis sa'ir. Neraka yang menjulang. Baik. Tu dah poin berapa dah? Poin nombor 12 dah? Wow, banyaknya saya minta sampai 12. Nombor 3. Yang keempat, seterusnya tuan-tuan sekalian, Allah datangkan juga punca. Kenapa ni dia orang ni kena masuk dalam api yang menjulang ni? Kenapa dia orang tak berhenti-henti duk sebut pasal kebinasaan dia orang dekat neraka ni? Puncanya adalah Allah kata mereka tak beringat segala sukaria dalam kekufuran akan dihitung sama ada sendirian ataupun beramai-ramai. Mudah kata, mereka ni, tuan-puan sekalian, hidup kat dunia sukaria dalam keadaan suka-suka tu, tak ingat yang satu hari nanti, yang semua tu akan dihisap oleh Allah. Dan sama ada sendirian atau beramai-ramai. Dalam konteks surah ini Allah bagi tahu, bila mereka bersama keluarga mereka bersukaria, tetapi tak ada pula sukaria berkeluarga itu membawa mereka pada dekat dengan Allah. Tetapi sukaria mereka itu hanyalah menjauhkan diri mereka daripada Allah. Ni kali keberapa kita jumpa pasal keluarga tu pasal dalam surah ni? Ni kali keberapa kita jumpa pasal family dalam surah ni? Kali kedua kan? Ada nampak tak? Satu, keluarga pertama yang Allah kata dalam syurga nanti mereka saling eager, saling excited untuk nak bincang apa result buku amalan dia. Mak kongsi dengan anak, anak kongsi dengan mak, suami kongsi dengan isteri, isteri kongsi dengan suami. Nampak? Sebab dia orang terlalu girang gembira dengan buku biyami ni dengan tangan kanan. Tapi Allah kata golongan tangan kiri tak perlu tunggu dekat sana. Dia bukan dekat sana, dekat akhirat dia orang tak bergembira lah. Tapi dekat dunia je jadi orang bergembira. Tapi bergembira itu tidak menatijahkan mereka dekat dengan Allah. Faham? Okay. Satu, Allah kata mungkin kat dunia keluarga itu tidak terlalu banyak bersukaria. Tapi Allah kata dalam syurga nanti mereka bersukaria dengan girang gembira. Tapi ahli neraka dekat dunia sukaria banyak, tapi dekat akhirat nanti dia orang berduka cita. So ada demonstrasi keluarga kan? So bukankah ayat ni sedang spoke to us? Sedang berbicara dengan diri kita? Dan why Allah mention family, not individual in this ayat? Sebab Allah ajar kita, tuan-tuan sekalian, our family is our responsibility. Mungkin anda baik, tapi mungkin anda sendiri lebih tahu orang dekat dalam family anda baik macam anda ke tidak. Dan adakah anda nak kata, tuan-tuan sekalian, lakum dinukum waliyadin kepada orang yang tak baik dalam keluarga anda?
Awasud lakum dinukum waliyadin. Aku dengan agama aku, kamu dengan agama kamu. Sudah hilang keperasaan sayang anda kepada orang yang anda sayang dalam family sampai anda sanggup berkata sedemikian. Sedangkan Allah bagi tahu antara nikmat yang membahagiakan dalam syurga adalah you are being gathered as a family again in Jannah. Kamu dapat dikumpulkan semula dekat dalam syurga sebagai satu family. Itu antara nikmat yang terbesar dekat dalam syurga. Kamu sanggup tak nak tengok ada adik-beradik kamu dibakar dalam neraka? Sanggup? Jadi bila Allah mention about family here, Allah kata jika kamu sudah jadi baik, kamu ada responsibility untuk tarik orang yang tak baik lagi dalam family itu bawa masuk sama. Okay, sebab itulah nak jadi baik ni jangan jadi baik seorang-seorang. Dan kalaulah anda seorang yang suka menyampaikan kebaikan, Allah tegur banyak kali dalam Quran, jangan terlalu kamu gairah nak menyampaikan kebaikan dekat luar, dekat sana, dekat negeri ini, negeri itu, tapi dekat dalam rumah kamu sendiri ada masalah. Allah kata kewajiban utama kamu adalah benda fa'anzir ashiratakal aqrabin. Orang dekat dengan kamu tu lagi utama je. Dan rumah kamu sendiri. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Allah tak kata kamu kena selamatkan semua daripada api neraka. Allah wajibkan kita jaga diri kamu dan orang dekat dengan kamu, ahli-ahli kamu dari neraka. Sesudahkah pasangan anda, anak-anak anda memperlihatkan tanda-tanda mereka ini bukan orang-orang yang menjadi bahan bakar ke api neraka? Ataupun masih lagi wujud kat rumah anda tengok orang itu, anda nampak ini bakal-bakal bahan api neraka. So kalau masih ada lagi dekat rumah anda sedemikian tuan-tuan sekalian, please make something. Please make something. Sebab kalau anda sayang family, anda takkan sanggup melihat dia dibakar dalam neraka. Betul tak betul? Kan anda sanggup? Saya dah nasihat banyak kali dah ustaz tu, kan ada dengar pun. Saya nasihat, dia marah balik saya. Bila nasihat, kita putus hubungan adik-beradik. Macam tu pula. Jadi tuan-puan sekalian, kalau macam tu keadaannya, let Allah decide everything. Anda jangan stop. Tugas anda adalah keep consistent and sabar. Itu Allah sebut dalam suratul Asri. Wa tawassaw bil haqq. Kamu menyampaikan kebenaran. Dan Allah dah bagi tahu siap-siap. Bila kamu sampaikan kebenaran, tak ada jaminan orang akan okay, let's go. Dia mungkin ada possibility orang tak nak terima apa yang kamu sampaikan. Sebab itu perintah terakhir lepas wa tawassaw bil haqq sambung wa apa? Watawasau bisabr. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, next phase lepas anda sampaikan kebenaran, kamu sendiri, you must remain calm and patient. Sabar. Tak dengar, tak apa, bagi lagi. Kalau Nabi tak ada sabar tuan-tuan sekalian, zaman Nabi dulu, orang tolak Nabi sampai baling batu. Orang tolak Nabi tuan-tuan sekalian sampai panggil Nabi gila. Nabinya ahli sihir. Kalau Nabi tak sabar, Nabi stop lah. Allah ni apa ni? Saya tak ada orang ikut saya ni. Apa nak suruh buat lagi ni? No. Sebab itulah maksudnya kita berdakwah. Tugas kita hanya menyampaikan. Sama ada orang berubah, itu kan kuasa kita. Orang itu berubah, kuasa siapa tu kuasanya? Allah. Inna nahnu nuhyil mauta. Bukan tugas kamu memikirkan sama ada seorang itu akan hidup hatinya. That's my task. Itu tugasku, Allah. Tugas kamu wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Sampaikan je. Itu je tugas kamu. Sama ada nuhyil mauta, hidup ke tidak hati yang mati itu tugas aku. Cuba bayang kalau Nabi ada kuasa hidupkan hati yang mati. Anda rasa Pak Cik dia masuk Islam? Kalau Nabi ada kemampuan untuk tekan button on pada hati manusia, saya rasa pada zaman Nabi tu tuan-tuan sekalian, dah lama dah semua yang menentang dia tu, Nabi tekan je button on kat hati dia. On. Semua beriman. Tapi Nabi ada kuasa tu tak? Nabi pun tak dapat permission daripada Allah nak ada kuasa tu. Ini kan pula kita yang bukan Nabi. Kita ni dah banyak dosa. Lepas tu declare nak berdakwah tu macam sempurna. Saya cakap orang kena ikut. Hey, kita bukan Nabi. Nabi pun tak ada kuasa tu. Takkan kita nak overtake Nabi? Boleh faham sekarang ni?
So, anda bila baca Quran, anda nampak kan, it's talking about our life, very reality. Betul Ustaz, apa yang saya cakap tu macam Ustaz tahu masalah saya. Saya menyampaikan pada adik-beradik, memang adik saya tak dengar pun dia tu. Macam Ustaz tengah cakap pasal keluarga saya dah Ustaz. No, bukan saya. Allah dah cakap benda tu dah. So Ustaz, saya nak menyampaikan ke atau masih nak berhenti? No, Allah kata tugas kamu meneruskan penyampaian tersebut. Bukannya stop. Sebab Allah tak suruh ubah keluarga kamu jadi baik. No, Allah kata ajak keluarga kamu jadi baik. Itu je Allah suruh. Kalau Allah suruh ubah, kewajipan pada anda tahu, pastikan orang yang dah ajak tu kena berubah betul. Allah tak suruh sampai berubah. Allah suruh ajak je. Kan? Tahu tak? Ajak je. Bukannya ubah. Kalau ubah semua sekalian, dah main ni penghuni neraka kat sini ni. Betul tak? Sebab Allah suruh ubah bermaksud from bad to good. Itu ubah. Tapi Allah suruh apa? Just ajak je. Pesan je pada dia. Pesan je pun. Okay. Clear? So anda sekarang nampak Islam ni mudah ke senang? Sudah. Mudah ke senang? Senang ke susah? Astagfirullah. Senang ke susah? Dia ajar kita to be positive in any ways. Maksudnya, orang tak ikut, it's okay. Allah akan settlekan. Kan mudah macam tu. Ni sakit kepala ni, kenapa orang tak nak fikir ni? Kenapa orang tak terima ni? Sakit kepala pun nak jadi. Allah kata, that's my task yang kau nak masuk apa yang kamu tahu tak kenapa kamu pening. Sebab kamu sudah masuk wilayah aku. Faham? You enter my territory sebab tu kamu pening. Nampak tak masuk teritori Allah? Teritori Allah benda. Tugas aku yang hidup hati yang mati, yang kamu masuk apa? Itu yang sakit kepala kamu itu. Kan? Indonesia. Okey, baik. Boleh faham sekarang ni? Allah ajar kita remain positif dalam semua keadaan. Yang kita kena kawal, Allah kata kawal. Yang Allah kata jangan ambil cara, jangan ambil cara. Sebab kalau anda ambil cara, anda tahu kesan. Kepala tak tenang. Sebab jangan masuk teritori Tuhan. Anda masuk memang luar kemampuan anda. Okay. Sama juga dengan terlampau risau tentang masa depan. Tadi saya cerita pasal nak ubah dia manusia. Masa depan pun anda boleh kawal ke? Tahu tak kenapa ini manusia tak tenang? Soalnya fikir masa depan. Tapi Allah ajar hidup ni jangan fikir masa depan sangat. Bukannya pasal akhirat ni cerita. Ni masa depan tentang duit, jodoh, kan? Allah kata tugas kamu fikir yang hari ni. Sebab esok kamu hidup ke tidak, aku tak tahu lagi. Duk bimbang sangat, cukup ke tidak nanti saya nak ada hidup saya ni dengan isteri saya ni, cukup duit ke tidak, cukup makan ke tidak. Allah kata itu kan kamu kena bimbangkan. Itu teritori aku. Itu wilayah aku. Yang kamu kena bimbang hari ni cukup tak amat. Kalau kamu mati malam ni, dah cukup belum nak bawa kepada aku. Itu yang maksud fikir. Tapi kita sibuk tak fikir benda tu hari ni. Kita sibuk dah fikir esok nak makan apa. Esok nak makan apa. Bulan depan cukup gaji ke tidak. Nampak tak? Bila kita masuk je benda yang Allah tak suruh fokus, that's the time yang kita buka hati kita ni jadi tak tenang. Sebab anda tak ada kuasa nak kawal benda tu semua sekalian. No force at all. Tak ada kuasa. Okay, baik. Sama lagi. Seterusnya, dalam ayat ni, ayat 9 dan 13 dan Allah ajar pentingnya keluarga sebagai aset yang menentukan sama ada kita ke syurga ataupun neraka. Ini tadabbur ni. So bila Allah sebut satu keluarga yang bergembira dalam syurga, satu keluarga yang bergembira kat dunia tapi berduka cita kat syurga, Allah bagi tahu tuan-tuan sekalian, sangat penting elemen kekeluargaan ni kita gunakan untuk menentukan sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka. Boleh So kalau saya punya kata-kata tu macam bullet train tu, sorry lah kadang-kadang tiba-tiba dia lepas macam bullet train. Boleh faham sekarang ni? Keluarga as a asset menentukan kita ke syurga ataupun neraka. Seterusnya yang dibawa penali dalam surah Insyiqaq, Allah ada sumpah dengan 3 objek. Kenapa tak? Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Ayat berapa tu? 16 sampai 18. Nampak tak? So Allah ada bersumpah dengan 3 objek dalam surah ni. Tapi sumpah tu untuk apa? So sumpah tu Allah nak bagi tahu yang ayat last sekali. Apa ayat terakhir semua? Second last and last. Benar?
وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Okey, bukan itu. Yang pasal Quran ayat berapa? 21. Macam mana ayat dia? Fa'iza ke wa'iza? Wa'idha quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Betul? So Allah bagi tahu kenapa Allah bersumpah dengan tiga objek tadi? Sebab Allah nak bagi tahu, aku bersumpah bahawasanya dengan 3 objek, bukan satu je. Kalau satu mungkin anda rasa macam tak cukup kuat, tapi sampai 3 objek anda ambil untuk dijadikan sebagai sumpah, mungkin benda itu terlalu kuat untuk Allah sampaikan. Apa benda pun nak sampaikan selepas daripada sumpah Allah itu juga ni? Ayat selepasnya, ayat 19. Cuba balik. Latar kabur dan tabakan antabak fama lahum la yu'minun. Allah bersumpah bahawasanya bila mana mereka mendengar Quran, ini cerita dia. Bila mana mereka mendengar Quran, tuan-tuan sekalian, mereka sama sekali tidak sujud. Siapa mereka ni, tuan-tuan sekalian? Orang Quraisy kan. So, bahasa vice besar yang anda kena baca dalam ayat ni adalah Allah kata orang Quraisy bila quri'a alaihimul Quran, dibacakan kepada mereka Quran, mereka la yasjudun, tidak sujud. So kalau anda baca terbalik ayat ni macam mana? Bukannya anda ubah susunan, tak? Anda baca vice besar point dia. Sepatutnya orang yang diperdengarkan dan dibacakan Quran kepadanya, patutnya kenapa? Sujud. Sebab orang Quraisy dalam ayat ini digambarkan bila dibaca Quran, diperdengarkan Quran, dia tak sujud. So lawannya adalah orang yang beriman sepatutnya bila dengar Quran, dia akan lagi banyak bersujud pada Allah. Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan sekalian, sudahkah anda hadir berapa siri kelas tadabbur hari ini? Sudahkah menyebabkan anda makin rajin untuk menunaikan solat? Sebab dalam solat ada sujud tak? Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita boleh declare kita memegang title Profesor Bidang Quran pada kali ini. Tetapi kalau kurang sujudnya, maka belum capai lagi kenapa kita faham Quran hari ini, tuan-tuan sekalian. Patutnya kalau makin faham Quran, makin mudah nak solat, makin mudah nak sujud. Tapi kalau hari ini baca Quran, banyak faham Quran, tadabbur bermacam-macam ayat, tapi solat masih malas-malasan, tuan-tuan sekalian, maka anda tahu sekarang ini apa nilai anda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah pernah bersumpah dengan 3 objek bahawasanya ada orang yang dibacakan Quran pada mereka, mereka tak sujud. So anda nak sanggup tak masuk dalam kategori manusia yang Allah bersumpah dibacakan Quran tapi dia tak sujud? Nak? So kalau tak nak, kita kena buat benda berlawanan apa yang Allah sebut dalam ayat ini. Baik tuan-tuan sekalian, seterusnya Allah sebut perakhiran surah ini digambarkan bahawasanya Al-Quran ini datang sebagai petunjuk dan akan menyelamatkan manusia daripada azab-azab yang pedih. Sebab ayat sebelum itu kan cerita pasal orang-orang yang mendapat kitab daripada tangan kiri dan ke belakang, kan kena azab dalam api yang menjulang-julang, betul tak? Dan kenapa mesti Allah bersumpah selepas itu dan cerita pasal Quran selepas itu ceritanya? Sebab Allah bagi tahu untuk menyelamatkan kamu daripada dapat buku amalan dengan tangan kiri dan ke belakang, antara caranya adalah stick to the Quran, dapatkan guidance, dan dengan kamu sujud, kamu akan selamat. Sebab Quran bukannya dia akan, bila baca tu dia akan bawa anda ke sujud. No, Quran akan bagi anda guidance. Dia macam seolah-olah bagi anda arah. Yang arah itu akan bawa anda ke mana? Sujud pada Tuhan. Dia bukannya bagi jawapan pada setiap masalah anda. No, dia cuma bagi hint. Itu nilai guidance, petunjuk. Kan? Dan kita pun dah tahu sepatutnya bila dah dihadapkan petunjuk, kalau tak follow, sampai tak sampai pada tujuan. Ibaratnya anda nak pergi ke sini tak ni? Kuantan nak pergi ke Bangi sebagai contoh. Signboardnya kalau anda kena ikut tuan sekalian, anda kena berhari ke Seremban dulu. Lalu anda nampak signboard Bangi, maka anda kena isi Bangi. Tapi kalau anda tak ikut signboard, anda rasa logik tak anda tak sampai Bangi? Logik kan? Dan anda dah hak tak nak bagak. Signboard dah kata exit kiri, Bangi kiri, tapi anda tak masuk kiri. Bila anda sudah sampai Kajang, anda berhak lagi tak nak marah. Kenapa saya tak sampai Bangi? Sebab pilihan tak nak exit kiri kat Bangi tadi, sebab siapa yang memilih benda tu?
Anda yang memilih benda tu. So Quran bagi tahu, I will give you guidance only. You committed on that guidance or not, kamu akan commit ke tidak pada petunjuk itu, is depend on you. Is depend on you. Allah dah banyak buka jalan yang akan bawa kita last kali sampai pada sujud pada dia. Tapi kalau kita tak ikut petunjuk tu, deny pula petunjuk-petunjuk yang Allah bagi, jangan salahkan Allah kalau tiba-tiba nanti dekat akhirat aku siksa. Sebab petunjuk-petunjuk aku sentiasa menghadirkan kamu untuk sujud, dan dengan sujud kau selamat daripada neraka yang jurang tadi. Tapi kalau kamu tak sujud juga, kalau kamu tak ikut juga petunjuk tu, don't blame me, I will burn you in the hellfire. Aku akan bakar kamu dekat api yang menyenang. Boleh faham? So fungsi Quran dua kat sini. Pertama petunjuk, yang kedua penyelamat. Okay? So ini penutup surah Insyiqaq. Okay? Quran sebagai petunjuk dan Quran juga sebagai apa? Penyelamat. Sadaqallahul azim. Insyiqaq. Berapa surah ini lah? 3 surah. Okey, baik. Kita ada sejam lagi tuan-tuan sekalian. Setakat ni faham tak surah Insyiqaq? You get the flow? Ke anda kata tak apa? Tak kenapa? Okay? Terus sekali lagi. Jelasan surah Insyiqaq.